Okey, kita kembali lagi dalam modul ke-8. Kita akan berbahas atau kita akan belajar satu benda baru, iaitu mental model buying decision. Kalau sebelum ni kita belajar berkaitan dengan tahap kesedaran, kempen iklan dan juga suhu audience, dia lebih kepada marketer punya point of view. Tapi as a prospect, dia tak kisah pun, dia buat je benda-benda. Dia pun tak tahu benda tu berlaku. Sebab benda ni berlaku dalam minda-minda diorang, dan as a marketer kita buat assumption, kita buat hypothesis. Tapi kita kena lihat juga in term of buying decision daripada prospek tersebut. Okay, jadi kita ada mental model bagaimana seorang tu akan membeli sesuatu, ataupun proses dalam pemikiran dia, apa yang berlaku dalam pemikiran dia untuk menyebabkan mereka membeli. Okay, yang pertama adalah problem occur, iaitu munculnya sesuatu masalah. Yang nombor dua, kita punya minda akan mencari apakah solution untuk problem yang berlaku. And nombor tiga, kita akan buat gather information. Empat, kita akan buat comparison. Lima, barulah kita buat buying. And then nombor enam, the last one, kita evaluate pembelian kita. Yang ni simple. Ini kadang-kadang boleh berlaku dalam sekelip mata, ataupun boleh berlaku dalam 2 atau 3 tahun. Contohnya problem yang berlaku, contohnya lapar, apa yang kita nak beli. Kita tengah drive ni, lapar apa yang kita nak, kita find solution. Apa yang dekat dengan kita, nak makan apa, nak makan nasi lemak ke, nak makan nasi ayam ke, nak makan berat ke, nak makan ringan ke. And then kita gather information, apakah kawasan-kawasan yang dekat. Kalau kata nak makan KFC, nak makan fast food sebagainya, okay, kita kena pergi ke sini, berapa jauh. Okay, kita buat information gathering dalam kita punya pemikiran. And then kita buat comparison. Kalau makan ni, okay, kenyang sangat ke, makan ni terlampau tak kenyang, ataupun kita plan, okay, tak apalah makan ni, and then kita akan makan pukul 2 nanti ke, kan. Contohnya macam tu lah, kita akan buat comparison. Ataupun kita akan compare in terms of harga. Okay, kalau makan ni harga dia berapa, kalau makan KFC, aku nak makan ni mahal pula, baik aku pergi beli nasi lemak gerai je. Contohnya, tu simple. And then kita akan buat pembelian, dan lepas kita beli, kita kata, oh best, sedap, lauk ni memang sedap, memang terbaik, boleh datang sekali lagi. Ni simple mental model buying decision. Okay, ini contoh yang lebih ni sikit. Situasi ni kita bagi situasi laptop rosak. Okay, jadi problem yang muncul adalah laptop rosak, tak boleh nak on. Finding solution, Google cara-cara nak on laptop brand Lenovo. Contohnya, dia punya laptop brand Lenovo. Gather information, dah Google tapi selalu jumpa solution. Tanya kawan, tak pernah ada problem sama. Google kedai komputer berhampiran. Ini adalah basic gather information. Okay, kadang-kadang kalau laptop kita, mungkin kita cepat sikit. Kalau laptop anak, mungkin 2-3 hari ataupun seminggu, ataupun tunggu buka sekolah lagi baru kita buat decision. Tapi problem dia dah berlaku dah. Contohnya, laptop anak tak boleh on. Ini kadang-kadang kita Google, proses nak selesaikan dia pun kadang-kadang ambil hari juga. Dia akan makan masa juga. Bergantung kepada yang tadilah, motivation kita. Apakah motivation kita ketika itu? Okay, and then kita buat comparison. Lepas gather information, kita buat comparison. Kawan bagi suggestion, kita tanya kedai sendiri berapa lama boleh repair, harga dan sebagainya lah. Okay, biasanya yang ni yang akan kita buat. Kita call, tanya harga. Kalau kata laptop tak boleh on ni, apa harga dia. Okay, ada kedai yang kata, oh kena hantar dulu kat kita orang, kita akan check. Okay, ada yang kata, oh ni mungkin faktor-faktor ni dan sebagainya, kalau dia expert sikit. And then kita buying. Okay, kita decide nak hantar. Okay, mungkin kita akan decide hantar yang dekat dengan rumah lah. Dia kata boleh settlekan dalam masa 2 hari. Tempat lain kata seminggu, 2 minggu, kan, sebulan. Dia kat kedai ni, dia kata boleh repair 3 hari, boleh settlekan. And then kita pun akan, benda ni berkaitan lah. Daripada problem muncul, dia akan berkaitan. Sama ada keperluan kita tu nak cepat ke, nak lambat ke, nanti kita akan decide based on condition ketika itu. Ataupun motivation yang kita dah belajar dalam Fogg model. Okay, and then lepas kita dah beli, kita akan buat evaluation. Okay, kita akan buat evaluation sama ada kita puas hati ke, dia punya customer service macam mana. Okay, and then kalau rosak, okay, mungkin dia akan kita boleh jumpa balik dia. Okay, and then ada tak wow factor.
Mungkin kita repair dengan dia bagi free gift ke dan sebagainya lah. Okay. So kat sini, based on kita punya ni, berapa cepat kita decide untuk membeli. Itu saya kata based on B equals to MAT. Tapi kita bagi purata ataupun kebiasaannya. Kalau kita beli makanan, kita akan decide mungkin 1-2 jam. Contohnya kalau kita nak makan tengah hari, kita 10 kita dah fikir-fikir, waktu kita dekat office kita dah fikir-fikir, nak beli makanan apa dan sebagainya. Beli pakaian, contohnya nak beli baju raya, okay, warna apa, tema apa tahun ni, nak seragam, okay, mungkin ambil 1 hingga 3 minggu. Okay, and then kalau kata nak beli kereta, beli kereta ni mungkin pembelian yang agak mahal. Kita akan buat, biasanya kita akan join grup-grup kereta. Contohnya nak beli kereta Proton, X70, X50, kita akan join grup kereta terlebih dahulu, nak tengok apa masalah-masalah owner kereta yang dah pakai kereta tu sebelum tu, kan. Mungkin akan mengambil masa lebih kurang dalam 1 hingga 5 bulan. Okay, jadi beli rumah mungkin dia akan mengambil masa 1 hingga 3 tahun lah untuk decide untuk membeli rumah, nak cari rumah sesuai, nak pastikan loan kita okey dan sebagainya, nak cantikkan kita punya sikris dan sebagainya lah. So apa yang kita boleh ambil daripada apa benda yang kita boleh belajar daripada berapa cepat seseorang prospek itu decide. Okay, ini marketing secret nombor 5 lah. Okay, iklan perlu dilihat secara kerap oleh prospek, bukan sekadar sekali lalu kepada prospek sahaja. Yang ni yang kita kena beritahu kepada, kita kena aware bahawa iklan tu dia bukannya hanya sekali saja muncul, dia akan orang terus membeli, dia kena kerap kali barulah orang kenal kita. Sebab itulah kita ada beberapa variasi of iklan yang perlu prospek nampak, supaya bila dia nampak iklan kita, dia akan lebih mudah untuk ingat kita bila problem tu berlaku. Dia contoh je benda ni, macam contohnya kalau kita nampak iklan-iklan dekat billboard lah. Sebenarnya bila kita nampak iklan dekat billboard tepi jalan raya tu, dia dah install dalam kita punya fikiran, subconscious mind kita dah ada dah. Contohnya kukuh kowe, dah ada dah. Benda tu bila kita nak decide, kita tahu, oh, kukuh ni apa dia punya kelebihan, kowe apa dia punya kelebihan dan sebagainya. Okay, jadi kita perlu ingat as a marketer, iklan tak boleh lalu sekali ataupun seminggu, lepas tu kita off, lepas tu kita buat benda lain, lepas tu on balik. Kita kena konsisten buat iklan. Yang tu yang kita kena tanam pada pemikiran kita. Okay, alright. So for the next one, kita akan tengok macam mana keempat-empat hipotesis yang telah dibuat. Okay, kita akan tengok sama ada tahap awareness, and then suhu pelanggan, kempen iklan, dan juga mental model buying decision ni macam mana dia overlap each other, dan apa jenis iklan yang kita boleh bagi kepada kita punya prospek. So kita akan tengok dalam video yang seterusnya.